Untuk video ini, cikgu akan bincang soalan percubaan Kelantan, soalan esei bahagian B dan bahagian C. Kita lihat kepada soalan kadar tindak balas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Raja menunjukkan perbualan antara Wani dan ibunya. So, Wani bertanya mengapa daging perlu dipotong kecil untuk dimasak, dan ibu dia, daging jika dipotong kecil mengambil masa yang singkat berbanding dengan saiz yang besar. So, soalan pertama, nyatakan maksud kadar tindak balas. So, bila kita sebut tentang kadar tindak balas, kita kena jawab kadar tindak balas tu ialah pengukuran, dia sejenis pengukuran, dan pengukuran dia adalah pengukuran tentang perubahan sama ada kuantiti bahan tindak balas, kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas, tak kira bahan atau hasil tindak balas, per unit masa. So, bila kita sebut tentang kadar tindak balas, bermakna dia adalah sejenis pengukuran untuk perubahan sama ada bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Baik, kita lihat kepada soalan 2. Berdasarkan perbualan di atas, nyatakan satu faktor yang mempengaruhi masa yang diambil untuk masak daging tu. So, di sini kita boleh nampaklah bila perbualan tu, faktor pertama adalah saiz. Saiz daging. Kalau yang kecil dengan yang ketulan besar. So, 3 markah kita kena tulis ini faktor dia, dan lepas tu kita mesti terangkan. So, kalau kita kata saiz daging yang kecil, ataupun kita kata kecil, saiz daging yang kecil tu, apa yang berlaku adalah jumlah luas permukaan adalah tinggi, ataupun kita kata jumlah luas permukaan adalah besar. Jadi bila luas permukaan besar, bermakna daging yang saiz kecil tu boleh menyerap haba yang lebih banyak. Sebab kawasan yang terdedah tu, kawasan yang terdedah tu adalah lebih besar. So kita ada 3 markah. So, saiz daging adalah merupakan faktor dia, dan penerangan dia, kalau saiz kecil, jumlah luas permukaan adalah besar, dan kalau daging tu jumlah luas permukaan besar, dia boleh menyerap haba dengan lebih banyak. Baik, kita pergi ke soalan B. Seorang pelajar menjalankan 3 eksperimen mengesan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas seperti jadual 9. So, kita lihat kepada jadual 9 ini, kita banding 1 dengan 2 dulu. Apa beza dia? Suhu. Suhu 2 ni lebih tinggi daripada suhu temperature untuk eksperimen 2 lebih tinggi daripada suhu 1. Lepas tu, kalau kita banding 2 dengan 3, beza dia adalah bahagian dalam larutan ketiga ni ada larutan kuprum sulfat. Ini merupakan mangking kepada tindak balas ni. Suhu sama 40. So, ini mangking, kita dapati masa dia adalah sangat singkat. Kalau 2 ni, masa ni lebih singkat, dengan mangkin lebih singkat lagi. So, kita terus kepada persamaan kimia diberikan. Ini diberikan kepada kita. Hitungkan isi padu maksimum gas hidrogen yang terhasil. So, kita perlu lihat kepada berapa jisim yang diberikan atau bilangan mol. Jisim zinc tidak diberikan, tapi kita boleh kira daripada bahagian ini, kita boleh kira bilangan mol untuk asid hidroklorik. So, bilangan mol sama dengan mv per 1000. mv per 1000. So, kita dapat 2 darab dengan 5 bahagi dengan 1000. So, kita dapat 0.01 mol. Baik, kalau ini 0.01 mol, isi padu hidrogen yang dikira, kalau kita lihat nombor di depan asid hidroklorik ni, hidrogen nisbah dia adalah 2 kepada 1. So, untuk hidrogen,
0.01 bahagi 2 sebab dia separuh. So bilangan mol dia 0.05 mol. Okey, 0.05 mol ni nak tukar kepada isi padu dalam suhu bilik kita darab dengan 24. Okey, kalau darab dengan 24 kita akan dapat 0.12 dm3. Okey, itu jawapan dia. Baik, lepas tu kita perlu lakarkan untuk eksperimen ni, lakarkan graf eksperimen 1, 2, 3. So 1, 2, 3 kita lihat kepada graf lakaran dia. Okey, kita lakar di sini. Okey, ini adalah isi padu gas hidrogen. Ini adalah masa. Okey, masa per saat. So kita lihat kepada graf pertama. Graf pertama kita perhatikan bilangan mol untuk hasil hidroklorik semua sama, bermakna hasil mereka patut sama banyak. Okey, isi padu dia mungkin kita kata isi padu yang sama. Yang paling lambat adalah eksperimen 1. So kita lukis graf eksperimen 1 supaya kurang curam. Lepas tu sampai di sini. Okey, lepas tu eksperimen 2 adalah lebih cepat sikit daripada eksperimen 1. So dia adalah lebih curam sikit. Okey, dia akan sampai maksimum yang sama. Ini graf 1, ini graf 2. Dan yang ketiga yang paling cepat sekali. So dia paling curam. So ini adalah eksperimen 3. So kita dapat 1, 2, 3. Graf 1, 2, 3. Okey. So jangan lupa labelkan paksi Y dan paksi X. Baik, kita teruskan ke soalan seterusnya. Ini 10 markah. Kita perlu bandingkan eksperimen 1 dan eksperimen 2. Lepas tu bandingkan eksperimen 2 dan eksperimen 3. Kita perlu terangkan dari segi teori pelanggaran mengapa terdapat perbezaan. Okey, kita terangkan dari segi perbezaan dalam eksperimen tersebut. So kita lihat kepada eksperimen 1 dan 2. Okey, eksperimen 1 dan 2. Perbezaan dia adalah dari faktor suhu. Kalau kita lihat eksperimen 1 30 darjah, eksperimen 2 40 darjah Celsius. So untuk dapatkan 5 markah, sebab ada 10 markah dan ada 2 bahagian, kita mula-mula kita lihat kepada bandingkan kadar, bermakna kadar mana yang lebih cepat. So kita tulis kadar tindak balas untuk eksperimen 2 adalah lebih tinggi daripada kadar tindak balas untuk eksperimen 1. Itu markah pertama, kita perlu nyatakan tentang kadar. Dan kedua terangkan faktor dia. So siapa yang suhu dia mana yang lebih tinggi. So kita tahu suhu pada eksperimen 2 adalah lebih tinggi daripada eksperimen 1. Itu markah ke-2. So markah ke-3 kita perlu terangkan tentang teori pelanggaran. So teori pelanggaran nyatakan bahawa bila suhu tinggi apa yang berlaku? Tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik atom, kita kata unsur yang bertindak balas ni dalam eksperimen ni. Unsur yang bertindak balas adalah atom zinc. Okey, atom zinc dan ion hidrogen. Okey. Ni daripada ketulan zinc, ini daripada asid ion hidrogen. Okey, ion hidrogen lebih tinggi dalam eksperimen 2 berbanding dengan eksperimen 1. Okey. Bila suhu tinggi bermakna tenaga kinetik atom yang bertindak balas atom zinc dengan ion hidrogen adalah lebih tinggi. So ini adalah keempat kita perlu terangkan. Ini ketiga. Keempat kita perlu terangkan frekuensi. Okey, frekuensi pelanggaran antara atom zinc dan ion hidrogen lebih tinggi. Okey, kita kata lebih tinggi untuk eksperimen 2.
berbanding dengan eksperimen 1. Okey. Lepas tu ayat kelima yang kita perlu nyatakan adalah frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan untuk eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Itu kita dapat markah 5 markah ni. So 5 markah pertama adalah dari segi kadar tindak balas yang melibatkan faktor suhu. So ini adalah 5 fakta ataupun poin yang kita perlu tuliskan. Untuk bahagian eksperimen 2 dan eksperimen 3, kita perlu nyatakan tentang mungkin, faktor mungkin pula. Okey. So eksperimen mana yang kita mula dengan ikut kehendak soalan, kita perlu bandingkan, bermakna kita cikgu tulis di sini, kita perlu nyatakan kadar tindak balas eksperimen 3 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Ini markah pertama kita. Okey. Lepas tu kita nyatakan tentang kehadiran mungkin. Okey. Okey, kita nyatakan eksperimen 2 mengandungi eksperimen 3 mengandungi CuSO4 kuprum sulfat yang bertindak sebagai mungkin. Mungkin. Okey. Dalam tindak balas tersebut. Okey. Lepas tu yang ketiga, kita kata kehadiran mungkin iaitu mungkin kuprum sulfat ni, keadaan mungkin menyediakan untuk mungkin kita mesti nyatakan menyediakan lintasan alternatif. Okey, lintasan alternatif yang mempunyai tenaga pengaktifan. Okey, tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Okey. So faktor keempat, kita kata lebih banyak pelanggaran antara ion hidrogen dan atom zinc yang mencapai tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Okey, so bila lebih rendah, apa yang berlaku adalah lebih banyak pelanggaran antara ion zinc, ion hidrogen dan atom zinc yang boleh mencapai tu atau melebihi tenaga pengaktifan yang lebih rendah tu. So faktor kelima, kita kata frekuensi pelanggaran berkesan akan bertambah. Frekuensi pelanggaran berkesan untuk eksperimen 3 akan meningkat. Okey. Itu 5 lagi markah. So kita ada 10 markah. Baik, sekarang kita pergi ke soalan ke-10. Soalan ke-10 tu tindak balas redox. Berikut adalah formula untuk dua sebatian. Berdasarkan formula ini, kita perlu nyatakan nombor pengoksidaan untuk magnesium dan kuprum. So untuk magnesium, MgO, kalau nak kira nombor pengoksidaan Mg, kita letak X campur dengan oksigen, kita tahu negatif 2, samakan dengan kosong. So X ni adalah positif 2. So nombor pengoksidaan untuk magnesium adalah positif 2. Untuk Cu2O, okey, kita tulis ini sebagai 2X sebab ada 2 Cu campur dengan negatif 2 untuk oksigen sama dengan kosong. So X sama dengan, kalau kita kira, adalah positif 1. So nombor pengoksidaan untuk
kuprum. Untuk kuprum ialah kita kata positif, 1 di sini. Baik, namakan sebatian. Nama sebatian ni kalau kita tahu magnesium ni kita namakan, kita kena tulis keluar nama dia magnesium oksida. Okey, untuk kuprum, oleh sebab kuprum nombor pengoksidan dia berubah-ubah, kita perlu namakan sebagai kuprum 1. Okey, sebab nombor pengoksidan dia adalah 1, kuprum 1 oksida. Okey, kita pergi ke soalan B. Soalan B menunjukkan pemerhatian apabila dua set eksperimen besi bersentuhan dengan dua logam, iaitu logam P dan logam Q. Lapisan logam P dan Q tercalar, besi terdedah kepada oksigen dan air. Okey. So, apa yang kita nampak adalah bila kita dapat logam P, tiada apa-apa berlaku kepada besi ini. Besi ini masih kekal besi. Tapi untuk logam Q, kita akan dapati bahawa pengaratan mula berlaku. Bermakna P ni adalah logam yang lebih elektropositif lah. Dia boleh melindungi besi daripada berkarat. So, logam-logam seperti magnesium, zinc, aluminium, semua ni boleh. Untuk logam Q adalah logam yang tak boleh melindungi besi. So, dibawa daripada besi dalam, kita kata E0 elektropiawai, ataupun kita kadang-kadang panggil siri ke elektrokimia. So, yang itu boleh jadi logam kuprum atau logam, kita kata logam argentum dan sebagainya. Okey, cadangkan soalan yang pertama, cadangkan logam P dan Q. Kemudian terangkan perbezaan pemerhatian set 1 dan set 2, ada 6 markah di sini. So, kita cadangkan P ni kita boleh cadangkan sebagai magnesium lah. Okey, magnesium. Dan Q ni kita boleh cadangkan sebagai kuprum ataupun klorin pun boleh. Okey. Kuprum ataupun argentum. Baik, kita perlu terangkan, sebab ada 6 markah, kita perlu terangkan untuk set 1. Okey, set 1 di mana tidak ada pengaratan. Apa yang berlaku adalah kita kena nyatakanlah besi tidak berkarat. Besi tak berkarat. Okey, dia adalah poin 1. Mengapa dia tidak berkarat? Sebab logam P lebih elektropositif, lebih elektropositif dari logam ferrum. Okey. So, bila lebih elektropositif bermakna P akan membebaskan elektron. Okey, ataupun mengalami proses pengoksidaan. So, bila dia bebaskan elektron bermakna ferrum ataupun logam besi tidak boleh melepaskan elektron, dia tidak akan berkarat. Itu penerangan set 1. Kalau set 2, untuk set 2 kita perlu terangkan set 1 besi tak berkarat, set 2 ni besi berkarat. Okey, set 2 besi berkarat. Kita kena terangkan bahawa ferrum sekarang lebih elektropositif daripada Q. Okey, daripada logam Q, iaitu contoh kuprum. So, ferrum akan mendema elektron. Okay, bila bersentuhan dengan air dengan oksigen, dia akan membebaskan elektron, ataupun ferrum yang akan mengalami pengoksidaan lah. Ferrum mengalami proses pengoksidaan. Okey, proses pengoksidaan. Okey, itu adalah penerangan untuk menamakan ni. Soalan seterusnya, soalan C. Raja menunjukkan radas menunjukkan pemerhatian untuk tindak balas redox antara ferrum 3 klorida. Ini ferrum 3 FeCl3, ferrum 3 klorida Fe3+ kat sini, dan sekeping logam. Okey, lepas 30 minit dia jadi larutan hijau, bermakna ferrum 3 dah jadi ferrum 2. Ferrum 3 dah jadi ferrum 2. So, apa yang berlaku? Berdasarkan pemerhatian kamu,
Okey, cadangkan logam yang sesuai. So kalau ferrum 3, apa yang berlaku, dia menjadi ferrum 2, bermakna dia kena terima satu elektron. So kita perlu sesuatu yang lebih elektropositif. Contoh, kita boleh guna zinc lah. Zinc, magnesium, aluminium sama, boleh. Okay, zinc yang akan dema 2 elektron untuk menjadi Zn2+, elektron tu akan diterima oleh Fe2+, untuk menjadi Fe3+, diterima oleh Fe3+ menjadi Fe2+. Okey, so cadangkan logam yang sesuai, kita guna zinc. Okey, cadangkan logam sesuai, kita guna ZiNK, zinc. Okey, lepas tu ramalkan anion yang hadir dalam larutan hijau tu. So kita nyatakan itu adalah Fe2+. Fe2+. Okey, jelaskan berdasarkan aspek berikut. Okey, kita kena ikut aspek-aspek ini, kita ikut soalan saja. Perubahan nombor pengoksidan kedua-dua bahan tindak balas. Okey, perubahan untuk di sini kalau kita lihat kepada ferrum ni daripada asal positif 3 akan berubah menjadi positif 2. Lepas tu kita tahu zinc Zn daripada kosong akan menjadi apa dia? Positif 2. Okey. Kalau kita guna aluminium, kosong ke positif 3 lah dan sebagainya. Baik, ini adalah soalan bahagian 1. Jenis tindak balas yang berlaku pada setiap bahan tindak balas. Okey, untuk ferrum 3 kalau kita tengok, dia terima elektron dan dia jadi Fe2+. So ferrum 3 akan mengalami penurunan. So kita kata tindak balas penurunan. Okey, tindak balas penurunan. Untuk zinc akan menjadi Zn2+ plus 2e. Dia dema elektron, maka ini adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, tindak balas pengoksidaan. Okey, jenis peranan setiap bahan tindak balas dalam tersebut. Peranan tu adalah kita kata sama ada ejen pengoksidaan atau ejen penurunan. So kita akan balik ke sini. Ini adalah jawapan bahagian 2. Bahagian 3 kita kata Fe3+, oleh sebab dia mengalami penurunan, dia menjadi ejen pengoksidaan. Zn mengalami tindak balas pengoksidaan. Zn adalah ejen penurunan. Okey. Baik, kita terus ke soalan seterusnya. Kita perlu tulis setengah persamaan bagi tindak balas tersebut. Jadi cikgu dah tulis di sini adalah untuk tindak balas Fe3+, dan ini adalah tindak balas untuk Fe2+. Okey. Baik, kita habis soalan 10. Sekarang kita pergi ke soalan 11. Okey, soalan 11 merupakan soalan bahagian C. Ini soalan wajib. Ali adalah pesakit gastrik. Ini ubat yang dia makan oleh Ali ni. So dalam dia ada aluminium hidroksida AlOH3, ada magnesium hidroksida MgOH2. So kita perlu nyatakan maksud base. Base ni kita mula dengan perkataan dia adalah bahan kimia. Okey, bahan kimia yang base ni sentiasa bertindak balas dengan asid. Okey, bila bertindak balas dengan asid, dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan garam dan air. Okey, menghasilkan garam dan air. Okey, kita teruskan. Bagaimana ubat dalam raja ni membantu Ali merawat sakit gastrik? So kita mesti nyatakan bahawa aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang dilabel dalam kotak tu bersifat base. Okey, bersifat base. So base, okey, sebab dua markah base ini
akan meneutralkan. Dia akan meneutralkan asid dalam perut. Okay, dalam perut Ali ni. Okay, perut Ali. Okay, 2 markah kita jawab setakat ini. So sekarang diberikan ke jisim diambil oleh Ali adalah 1000 mg. 1000 mg ni kalau kita faham 1000 mili ini adalah 10 kuasa negatif 3. So ini adalah 1 gram. So Ali ini mengambil 1 gram. Nisbah aluminium hidroksida kepada magnesium hidroksida adalah 1 kepada 0.6. Kepekatan asid hidroklorik dalam perut Ali adalah 1 mol dm3. Tentukan bilangan mol asid yang bertindak balas dengan salah satu daripada bahan yang terdapat dalam ubat tersebut. So, untuk tentukan bilangan mol asid yang bertindak balas, kita perlu mula-mula tulis persamaan. Okey, kita ada dalam ni ada kita kata aluminium hidroksida. Okey, dan dia akan bertindak balas dengan asid yang kita gunakan adalah asid hidroklorik HCl. Maka dia akan dapat garam dia aluminium klorida campur dengan air. Okey, kita seimbangkan, kita letak 3 di sini dan kita letak 3 di sini, dah seimbang. Okey, mula-mula kita mesti faham bahawa yang digunakan adalah 1 gram, tapi aluminium hidroksida kepada magnesium hidroksida nisbah dia adalah 1 kepada 0.6. Bermakna kalau kita nak kira jisim aluminium hidroksida, kita ambil 1 bahagi 1.6 darab dengan 1 gram jumlah dia. Okey, sebab nisbah dia adalah 1. Dan kalau kita nak tentukan jisim magnesium hidroksida, kita ambil 0.6 bahagi jumlah nisbah tu adalah 1.6 darab dengan 1 gram. 1 gram adalah jumlah yang diambil. So kalau kita kira yang ni adalah 0.625 gram, ini adalah 0.375 gram. Okey, sekarang kita nak kira mol untuk aluminium hidroksida dulu. So kita ambil jisim dia 0.625 bahagi dengan JMR untuk aluminium hidroksida 78 bagi yang 78. So kalau kita bahagikan, kita akan dapat 0.008 mol. Okey, kalau 0.08 mol, berapakah bilangan mol asid yang telah bertindak balas? So kita lihat kepada perbandingan aluminium, bilangan mol dia 1, asid hidroklorik 3. So bilangan mol asid yang bertindak balas ialah kita ambil 0.008 darab dengan 3. Sebab dia 3 kali ganda. So kita dapat 0.024 mol HCl. Baik, untuk magnesium hidroksida MgOH2, kalau bertindak balas dengan HCl, dia akan membentuk MgCl2 campur H2O. Kalau kita nak seimbangkan 2 di sini, 2 di sini, dah seimbang. So sama juga kita kira bilangan mol seperti tadi. Tapi jisim ini adalah kita kata bilangan mol dia, jisim dia 0.375 bahagi dengan JMR untuk magnesium hidroksida adalah 58. So kita akan dapat 0.006 mol. Okey, nisbah untuk magnesium hidroksida kepada asid hidroklorik adalah 1 kepada 2. So bilangan mol HCl yang bertindak balas adalah 0.006 darab dengan 2. Kita dapat 0.012 mol. Okey, HCl yang bertindak balas. Okey, kita dah jawab dua-dua soalan untuk dapat 4 markah ni. Baik, soalan B, 3 keping pita magnesium yang sama panjang. Okey, ini pita magnesium dimasukkan dalam 3 jenis asid berlainan. So
semua asid ni kepekatan dia 1 mol dm3. Keputusan dia HX guna 4.5 minit untuk habis. HY sangat lambat 7 minit. H2Z sangat cepat 2 minit sahaja untuk habis bertindak balas. So pada pendapat anda, mengapa terdapat perbezaan? So kita kena jawab mengapa terdapat perbezaan tindak balas dan berikan contoh yang sesuai. Okey. So kita kena tulis mula-mula HZX. HX dia agak cepat. So dia adalah asid kuat. Okey, selain daripada asid kuat, dia adalah asid monoprotik atau monobase. Okey. Dan kita tahu kalau asid kuat dia mengayon lengkap di dalam air. Okey. Lepas tu kita terangkan kepada untuk HY pula. HY ni adalah, oleh sebab dia sangat lambat, dia adalah asid lemah. Okey, dan dia kita kata mengayon separa saja. Okey, mengayon separa dalam air. So ini kalau nak tambah, kita kata dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey. Dan kita pergi kepada H2Z. H2Z ni adalah asid kuat sebab sangat cepat. Selain daripada asid kuat ni, dia adalah asid diprotik. Asid diprotik. Okey, diprotik. So dia, oleh sebab asid kuat, dia mengayon lengkap dalam air. Okey, bila mengayon lengkap dalam air, kepekatan ion hidrogen adalah sangat tinggi. So kalau boleh kita beri contoh, sebab dia berikan contoh yang sesuai. HX ni kita namakan sebagai HCl, asid kuat. HY asid lemah, kita boleh gunakan asid etanoik. Dan H2Z asid kuat dan diprotik, kita guna asid sulfurik. Okey. Baik, kita teruskan ke bahagian terakhir. Raja menunjukkan graf jenis mineral. Ini mineral yang dan kandungan air lombong biji timah Q. Q adalah lombong biji timah yang telah berhenti beroperasi. So Q ni terletak berhampiran dengan kawasan pertanian. Air daripada lombong ni tidak selamat diminum dan berbau busuk. Mengandungi logam berat dan mengandungi baja daripada kawasan pertanian akibat proses larut lesap serta membentuk enapan. Pada pendapat anda, kita kena mengapa air tersebut berbau busuk? Ini jawab soalan pertama. Dan apakah nama bahan terkandung dalam enapan tersebut? Okey, dan lepas beri nama, bagaimana anda membuktikan bahawa air tersebut mengandungi ion sebatian seperti yang anda nyatakan? So kita mesti buktikan dan menentu usaha bahan yang mencapai air busuk ni. So ada bahagian soalan adalah bahagian di sini. So mula-mula kita perlu tentukan mengapa dia berbau busuk. Bau busuk kalau kita lihat di sini, ini adalah gas amonia lah. Amonium sulfat ni akan menghasilkan bau busuk disebabkan oleh gas amonia. Okey, ini poin pertama. Okey, so yang kedua, apa yang terkandung pada enapan? Enapan ni biasanya dia adalah garam tak larut. So kalau kita lihat di sini, plumbum dengan sulfat adalah garam tak terlarut. Okey, so yang lain zinc dan sulfat adalah larut. So enapan tersebut ialah PbSO for plumbum sulfat. Okey, tapi oleh sebab dia nama bahan tu, kita kena tulis plumbum 2 sulfat. Okey, enapan tu plumbum 2 sulfat. Okey, lepas tu kita ikut apa kehendak soalan. Bagaimana anda menguji air tersebut mengandungi ion
ion sebatian tersebut. So kita perlu uji ion Pb. Ion Pb2+, ujian dia. Okey, ujian ion Pb kita, kalau kita nak complete ayat dia, okey, kita masukkan, kita biasa dalam tabung uji kita masukkan 2 cm3 air yang daripada lumbung tu, air tersebut dalam tabung uji. Okey, dalam tabung uji. Lepas tu untuk uji Pb2+, ujian pengesahan dia, kita kena tambah kalium iodida. Tambah kita kata larutan kalium iodida. Kita guna 2 cm3 jugalah. Larutan kalium iodida. Apa yang kita nampak adalah mendakan kuning. Okey, mendakan kuning confirm itu adalah ion Pb2+. Lepas tu kita perlu uji untuk sulfat. Okey, ujian sulfat, cara dia, kita masih ambil 2 cm3 air yang kita kumpul tu, masuk dalam tabung uji. Okey, masuk dalam, kita masuk dalam tabung uji. Yang kedua, kita perlu tambah masih 2 cm3. Untuk sulfat kita mesti tambah HCl. Okey, asid 2 cm padu asid hidroklorik diikuti dengan 2 cm3 barium klorida. Okey, dan apa yang kita dapat adalah mendakan putih. Mendakan putih tu buktikan bahawa ion sulfat hadir. Okey, ini adalah kaedah untuk kita dapat markah penuh. Okey, so di sini 3 markah, sini 3 markah, dan sini ada 2 markah, 8 markah. Okey, kita dah habis, kita berhenti di sini.